Yang Berhormat sekarang saya menjemput Yang Berhormat Sembrong untuk mengambil bahagian. Selepas itu Yang Berhormat Batu Gajah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Ketua mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2020 pada hari ini. Tuan Yang Ketua, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada seluruh anggota keselamatan negara, khususnya anggota Tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang sentiasa cekal, tabah, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menyumbang bakti demi mempertahankan keamanan dan juga kedaulatan negara. Secara peribadi, saya sentiasa mendoakan semoga segala jasa dan pengorbanan mereka dianugerahkan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan Yang Ketua, dalam masa yang singkat ini, saya hanya sempat sebagai mantan Menteri Pertahanan melakukan semak dan imbang terhadap hanya beberapa intipati yang menyentuh berkenaan dengan pegawai secara langsung dalam kes-kes penyiasatan jenayah. Tahun lalu, kelas Tuan Yang Ketua, saya kecewa dan bimbang melihat perancangan Kerajaan Pakatan Harapan untuk sektor pertahanan. Nilai peruntukan sebanyak 15.6 bilion tidak boleh dijadikan sandaran untuk mengukur tahap keseriusan kerajaan bagi memperkasakan pertahanan negara. Ini kerana yang lebih penting ialah ke mana peruntukan ini akan dibelanjakan. Tahun lalu, Kementerian Pertahanan dibekalkan dengan nilai peruntukan yang hampir sama. Namun, tiada satu pun inisiatif besar, tiada satu pun perancangan strategik yang Kementerian Pertahanan laksanakan. Apabila ditanya apa perancangan sebenar MENDEF, jawapan mereka mudah: tunggu kertas putih pertahanan. Masalahnya, setakat ini dah 6 kali Menteri Pertahanan berjanji hendak bentang KPP ini. Ini termasuklah ketika berucap dalam perhimpunan bulanan MENDEF pada 14 Oktober baru-baru ini dengan menyatakan KPP akan dibentangkan pada bulan Disember pula. Jadi sama-samalah kita tunggu dan lihat adakah kali ini KPP betul-betul akan dibentangkan. Tetapi Tuan Yang Dipertua, namun apa yang dijanjikan sekalipun, ia cumalah dokumen perancangan 10 tahun MENDEF. Walhal perkara yang lebih penting ialah apa inisiatif dan perancangan MENDEF untuk tahun 2020 ini. Bukan sahaja untuk memperkasakan pertahanan negara, tetapi juga untuk membela kebajikan anggota dan veteran ATM serta ahli-ahli keluarga mereka. Malangnya dalam Belanjawan 2020, hanya 4 kali perihal ketenteraan disebut dan tiada satu pun inisiatif besar dan perancangan strategik yang diumumkan untuk dilaksanakan tahun hadapan. Untuk keselamatan Sabah misalnya, langsung tidak dinyatakan peruntukan keseluruhan yang akan digunakan untuk menjaga keselamatan rakyat Sabah. Satu-satunya perkara yang diumumkan hanyalah perancangan untuk membeli bot pemintas laju. Bot pemintas laju. Sedangkan Sabah merupakan kawasan yang sentiasa perlu diawasi dengan amat rapi. Memandangkan kawasannya bukan sahaja bertentangan dengan Laut Sulu, lokasi penculikan oleh kumpulan militan termasuk Abu Sayyaf, malah negeri Sabah amat berhampiran dengan Bandar Marawi, Mindanao, lokasi yang pernah dijadikan sasaran oleh kumpulan Daesh untuk bertapak dan seterusnya dijadikan sebagai pusat pemerintahan Daesh di Asia Tenggara. Jadi kerajaan tidak mempunyai pilihan selain melaksanakan lebih banyak inisiatif keselamatan di Sabah. Dalam hal ini, kerajaan tidak boleh berkira-kira dalam soal peruntukan. Jangan sesekali kita perjudikan keselamatan rakyat Sabah. Ketika zaman Barisan Nasional, kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif demi memastikan tidak seinci pun tanah air Sabah dicerobohi oleh anasir-anasir luar.
Contohnya, bagi pertahanan darat, kita menempatkan 3+ brigade ESKOM di Felda Sahabat. Kita menaikkan 2 pos kawalan sempadan di Sabah, iaitu pos Saliliran dan pos Serudong, serta membina 3 pos kawalan tambahan bagi menambah keberkesanan pengawasan sempadan daratan sepanjang di antara Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Bagi pertahanan laut, kita telah membina 2 pangkalan laut sea basing dengan izin. Pangkalan laut Tun Azizan di perairan Sandakan, pangkalan laut Tun Sharifah Rodiah di perairan Lahad Datu. Kita juga menaik taraf pangkalan TLDM Teluk Sepanggar sebagai hub keselamatan maritim kita. Malah kita turut melaksanakan inisiatif Trilateral Maritime Patrol bersama-sama dengan Indonesia dan Filipina bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan di Laut Sulu. Bagi pertahanan udara pula, sebanyak 5 buah pesawat pejuang Hawk dan 4 buah helikopter EC-725 ditempatkan di Pangkalan Udara Labuan. Kita juga menaik taraf Pangkalan Udara Labuan serta lapangan terbang Lahad Datu sebagai pangkalan operasi hadapan dan forward operating base dengan izin untuk helikopter ATM. Untuk Sarawak, kita juga langsung tidak mendengar sebarang inisiatif baru untuk memperkukuhkan keselamatan Sarawak dalam Belanjawan 2020. Sedangkan sepanjang Pakatan Harapan pemerintah, sudah beberapa kali sempadan negara cuba dicerobohi anasir luar. Terbaru insiden penculikan rakyat kita di sempadan Sarawak, Kalimantan pada Disember lalu. Sepatutnya Mendev sudah ada perancangan untuk pastikan kejadian yang sama tidak berulang. Ketika zaman Barisan Nasional, kita telah melakukan pelbagai inisiatif di Sarawak, termasuklah penubuhan 31 brigade sempadan, membaik pulih dan membina pos-pos kawalan baru di sempadan dan merancang penubuhan pangkalan TLDM Bintulu. Sebenarnya banyak lagi inisiatif dan perancangan yang Kerajaan Barisan Nasional laksanakan untuk memastikan dan memperkukuhkan keselamatan Sabah dan Sarawak. Maka saya menggesa agar Kerajaan Pakatan Harapan bukan sahaja meneruskan inisiatif-inisiatif ini, tetapi juga menambah baik banyak inisiatif yang lain. Dan inisiatif juga mestilah diberitahu kepada rakyat Sabah dan Sarawak agar mereka berasa lebih yakin dan mereka rasa lebih selamat. Perkara kedua, dalam hal hala 7 Mendev, boleh? Apakah hala tuju kerajaan dan Menteri Pertahanan sekarang? Bila soalan ditanya pasal petinggi ahli kemarin, dia kata Coast Guard Cina besar yang kita kecil. Dengan itu kita meningkatkan aset-aset. Adakah dia tahu bahawa untuk nak bina satu aset yang besar tu masa 3 tahun? Jadi apakah perancangan segera yang harus mereka buat? Adakah mereka meneruskan apa yang telah kita laksanakan ataupun cerita kepada orang untuk menambah aset yang berarti kita mengisi perang dengan negara lain? Yang hormat. Mungkin saya boleh jawab bagi pihak Menteri Pertahanan. Tunggu kertas putih pertahanan. Menteri Pertahanan pada 10 Januari beritahu bahawa kertas putih ini akan dibentangkan bulan September. 29 Januari beliau cakap nak bentang Julai. Julai beliau ubah pula cakap bentang dalam sidang parlimen akan datang. Ogos beliau cakap nak bentang bulan November. Baru-baru ini beliau cakap selepas bajet 2020. Jadi apa yang Arau sebut tadi cukup penting, kerana dalam perancangan kita, dalam konteks aset pertahanan, ianya mengambil masa dan pengganas tak akan tunggu kertas putih kita ni. Boleh minta penjelasan Menteri? Siapa? Apa pandangan yang Muhammad Sembrong apabila Menteri Pertahanan ditanya tentang kekuatan negara kita? Dia kata, we have 28 jet fly, so-called jet fly, but only 4 can fly. Macam mana berkata begini ni? Pertahanan pun ada sebut bahawa Coast Guard China pun lebih hebat daripada tentera laut di Raja Malaysia. Semua ini saya tengok kita beri ruang hampir 2 tahun untuk kerajaan baru ni
betul-betul serius memikirkan hala tuju Mendes. Tetapi kebelakangan ini kita tengok bahawa perancangan peruntukan tak berada di atas bumi yang nyata. Dan sebab itu kalau kita kata aset tentera udara pun dipertikaikan, aset tentera laut dipertikaikan, apa optionnya? Pada masa dan ketika itu, semasa saya Menteri Pertahanan, aset yang sama juga. Tapi ini tak bermakna bahawa kita menyerah kalah. Kita buat inisiatif dengan mengadakan trilateral, berkongsi aset bersama-sama dengan Indonesia dan Filipina untuk menjaga keselamatan di Lautan Sulu. Kalau berhubung kait dengan China, kalau kata Coast Guard tu lebih hebat lagi daripada tentera laut di Raja Malaysia, diplomasi pertahanan, apa usaha kita nak mendekatkan diri kita dengan China? Apa usaha kita mendekatkan diri dengan Amerika Syarikat? Jangan sekali-kali menyerah kalah. Banyak bapa pun peruntukan kita memang tak cukup kalau nak bandingkan negara-negara lain dari segi aset pertahanan. Tapi dari segi kedaulatan tanah air kita akan pastikan ianya akan dipertahankan sehingga titisan darah terakhir. Tuan Yang Dipertua, kita sedar selain kelengkapan ketenteraan yang moden dan terkini serta latihan yang berterusan, aspek moral anggota juga mesti diberi keutamaan. Dan perumahan contohnya yang selesa serta kondusif untuk mereka serta ahli-ahli keluarga mereka merupakan salah satu daripadanya. Apatah lagi anggota yang bertugas jauh dari keluarga. Kita mesti pastikan ahli keluarga mereka yang ditinggalkan berada dalam keadaan yang selesa bagi memastikan fokus mereka dalam tugasan tidak terganggu. So itu perkara kedua yang saya nak sentuh dalam perbahasan hari ini ialah berhubung kait dengan kebajikan warga ATM. Boleh. Aspek kebajikan warga ATM. Sembrong. Sikit. Pontian. Mengenai kebajikan, bagaimana pandangan Sembrong mengenai dividen dan bonus LTAT? 2009 14%, 2010 14%, 2011 15%, 2012 16%, 2013 16%, 2014 15%, 2015 12%, 2016 12%, 2017 12.5%, mereka ambil alih tinggal 2% Sembrong. Ya Allah. Agaknya apa sebab Sembrong? Apa sebab jatuh begitu banyak pada purata 14% ni pada 2%? Apa pandangan Sembrong? Daripada angka-angka yang disenaraikan oleh Yang Berhormat tadi pun saya pun tak masuk akal. Tapi dia tuduh Kerajaan Barisan Nasional. Dia tuduh pentadbiran terdahulu. Takkanlah berapa puluh tahun kita telah memberikan dividen begitu besar. Baru sekarang tak sampai 2 tahun, cuannya 2% saja yang diumumkan baru-baru ini. Itu pun diumumkan lambat. Bayangkan moral yang kita nak bincangkan berhubung kait dengan kebajikan anggota kita, perumahan, dari segi dividen LTAT. Semua ini semuanya penting kerana mereka inilah yang akan berada di barisan kehadapan. Dan kalau perumahan tak dibela, dividen LTAT tak nampak bersungguh-sungguh, saya bimbang bahawa akhirnya peralatan canggih macam mana pun tak akan bantu semangat anggota-anggota kita untuk betul-betul mempertahankan negara kita ni. Adakah dia turunkan dividen kepada 2% tu untuk membolehkan mereka jual hotel Royal Chulan kepada Singapura? Oleh kerana yang Muhammad sebut ni agak memeranjatkan kami semua. Apakah Yang Amat mencadang supaya timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ini dibagi kepada Menteri Dalam Negeri yang kita rasa lebih layak untuk membuat demikian? Apa Itu saya tak berani ya. Kalau tak Jolutung pun masuk lepas ni. Cuma dari segi kenyataan daripada pengurusan LTAT sendiri, mereka akan membuat penelitian dan kajian. Jadi mungkin kita juga kena tunggu kertas putih daripada LTAT lah untuk memastikan. Yang Berhormat Sembrong. Ya, ada dia. Saya teruja dengan perbahasan Yang Berhormat Sembrong kerana di kalangan Yang Berhormat di sebelah sana
saya terpaksa pujilah. Memang mempunyai intipati yang menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya ada soalan kepada Yang Berhormat Sembrong. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa kebanyakan aset-aset ini dibeli ketika pentadbiran adalah di bawah kerajaan yang dahulu? Soalan pertama saya. Dan setujukah Yang Berhormat bahawa Menteri Pertahanan sekarang memerlukan masa? Belum 2 tahun lagi. Memang kedaulatan negara ini adalah isu yang tak boleh dikompromi. Pakatan Harapan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak. Dan saya juga bersama-sama dengan Yang Berhormat Sembrong bahawa tak ada seinci tanah pun yang boleh diambil. Tapi persoalan saya adalah, ini adalah semua warisan daripada kerajaan yang dahulu. Bukankah benar bahawa kita memerlukan masa untuk memperbaiki kemantapan aset-aset ini? Yang Berhormat. Apakah Yang Muhammad sedar bahawa Jelutong bertanya soalan yang bodoh? Pasal apa? Musuh. Alau, jangan guna bahasa yang kurang sopan. Tarik balik ya. Okey, setuju. Dan janganlah tanya kepada Jelutong. Dia mana boleh jawab. Yang sekarang ni yang berbahas Sembrong. Yang Berhormat Sembrong, sila. Arau, sabar. Saya tanya pada Sembrong, adakah dia kata Menteri baru? Syarap duduk. You are stupid. You are a stupid person. You don't. Jelutong, sila tarik balik perkataan. Arau sudah tarik balik ke perkataan bodoh. Yang Berhormat, sila juga tarik balik perkataan stupid. Ini, this is unparliamentarian. Ya, kedua-dua belah pihak 2 kali 5 sama. Jangan. Ya, sila. Jelutong sila tarik balik. Ya. Ini you tak tarik. Maknanya ini sifat DAP. Samseng. Arau, Samseng pun tarik balik juga. Ya. Dia tak tahu kerana saya tutup mic. Okey, saya tarik balik perkataan stupid. Ya. Tapi soalan saya je tunggu daripada Yang Berhormat Sembrong. Tolong jawab. Yang lain sila Saya nak duduk. tanya apakah musuh. Arau sila duduk. Kita dengar Sembrong jawab. Sebenarnya masa pun sudah tamat. Ya, kita bagi ruang kepada Sembrong untuk jawab. Sila. Sembrong, speaker. Mungkin Menteri Pertahanan perlukan masa. Sembrong, sikit je. Sikit. Sila. Kalau tadi Jelutong sebut yang bawa Menteri Kewangan perlu masa. Jadi Menteri Kewangan, Menteri Pertahanan perlukan masa. Jadi kalau Menteri Pertahanan perlukan masa, setujukah Yang Muhammad Sembrong Langkawi sebagai Perdana Menteri pun perlukan masa sampai habis penggal? Ya, Sembrong hanya jawab yang berkaitan. Sembrong tak berkaitan. Jawapan saya sebiji dengan perkara cepat. Saya setuju sangat. minta laluan Sembrong. Jelutong. Walaupun Menteri Pertahanan perlukan masa, tetapi pegawai-pegawai dengan Mendev ni dah berada di sana berpuluh-puluh tahun. Mereka memerlukan kepimpinan. Mereka mesti memerlukan hala tuju. Mereka mesti melihat satu hala tuju yang jelas supaya tak ada pengalaman pun tak apa. Tetapi sekurang-kurangnya Mendev berjalan. Peruntukan kita digunakan. Bukan setakat gajah dengan gajah bertembung je. Yang penting sekarang ialah keselamatan negara tak boleh diberi alasan bahawa kita tidak ada pengalaman. Kalau tidak, jangan jadi Menteri Pertahanan. Jelutong boleh ambil alih. Ya, Jelutong bagus sikit lah. Kota laluan. Ada lagi satu. Saya tahu dah masa. Minta laluan sikit. Sembrong minta laluan. Tua berikan saya berapa lama lagi? Ya, sebenarnya masa pun sudah Saya tamat. tahu. Ya. Banyak lagi. Ya, saya tahu. Yang Muhammad minta laluan. Minta Laluan sikit. Bekas tentera. Jelutong sila duduk. Bekas tentera. Mana satu? Sembrong. Mengenai dengan Padang Serai. LTAT. Sembrong mengenai dengan LTAT. Padang Serai. Sudahkah Sembrong bahawa LTAT telah merhenti. Padang Serai. Ya, Yang Berhormat. Yang lain. Yang terakhir Padang Serai. Itu saja dan singkat ya. Sila. Mabuk ke Kota Melaka ni? Terima kasih Dato' Yang Ketua. Saya selaku bekas tentera, saya ingin tanya, saya respect bekas Menteri Pertahanan. Di samping itu juga saya perlu diingatkan, jangan politikan keselamatan negara. Ini adalah tanggungjawab setiap rakyat di dalam Malaysia. Itu perlu diingatkan. Bagus Serai lebih layak. Ya, okey, itu tak payah jawab lah. Ini bukan pertanyaan. Jangan dari Menteri Pertahanan. Ya, betul. Ya, terima kasih.
Padang Serai jadi Menteri Pertahanan. Jelutong Budak India menjemput Yang Berhormat Batu Gajah. Sila. Bagam Mesra, bagus, tahniah.